Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah minggu ni kita akan belajar tentang aplikasi qawaid fiqhiyah dalam komunikasi. Apa benda pula qawaid fiqhiyah ni kan? Okey, qawaid fiqhiyah ni nanti kita akan belajarlah satu-satu. Nanti dalam slide yang berikutnya Ustazah akan bagi tahulah ada kaedah-kaedah tertentu di dalam Islam yang berkaitan dengan komunikasi yang kita panggil dia sebagai qawaid fiqhiyah. Okey, boleh pergi pada slide kedua iaitu kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni kita panggil dia qawaid fiqhiyah tu lah. Yang tadi tu qawaid fiqhiyah tu dalam bahasa Arabnya, qawaid itu kita panggil kaedah-kaedah, dan juga fiqhiyah itu adalah fiqh. Fiqh ni yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan halal haram dalam Islam. Jadi qawaid fiqhiyah ini merupakan gabungan antara dua perkataan iaitu qawaid yang kita panggil dalam bahasa Melayu adalah kaedah, dan juga fiqhiyah itu fiqh. Jadi kita nak belajar pada minggu ini adalah kaedah fiqh. Apa benda yang berkaitan dengan halal haram dekat dalam komunikasi, yang berkaitan dengan komunikasi. Okey, dalam bahasa Melayu qawaid fiqhiyah membawa maksud kaedah fiqh. Okey, jelas ya. Kita pergi kepada slide ketiga iaitu qawaid. Kita nak tengoklah yang pertama dari perkataan qawaid ini. Pengertian qawaid ataupun kaedah dari sudut bahasa adalah asas. Asas kepada sesuatu perkara sesuai dengan firman Allah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas iaitu tapak Baitullah ataupun Kaabah itu. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 127 Allah dah memberikan perkataan Al-Qawaida. Allah telah menyebut dalam firman-Nya Al-Qawaida ini ataupun qawaid ini, kaedah-kaedah ni dimaksudkan sebagai asas-asas ataupun tapak. Jadi kita faham qawaid itu adalah kaedah ataupun asas. Jadi dari sudut istilah pula ia membawa erti hukum kulli yang dipraktikkan terhadap semua masalah juz'i atau bahagian-bahagiannya. Apa benda pula Ustazah ni, dah kulli pula, juz'i pula. Okey, kulli itu maksud dia keseluruhan, hukum keseluruhan yang dipraktikkan terhadap semua masalah juz'i. Juz'i itu maksudnya pembahagian-pembahagian masalah, bahagian-bahagian masalah. Maksudnya kita dalam hidup ni banyak sangat isu-isu, aspek-aspek berkaitan dengan kehidupan kita. Itu kita panggil macam satu bahagian kita panggil juzuk. Juzuk apa? Juzuk pemakanan, juzuk juzuk solat, juzuk ibadat, kan? Jadi juzuk itu adalah bahagian-bahagian kehidupan. Dan juga qawaid ini membawa kepada hukum kulli iaitu hukum keseluruhan. Sebab tu saya cakap apabila kita cakap tentang qawaid fiqh adalah berkaitan dengan halal haram dalam sesuatu. Jadi hukum kulli itu adalah hukum keseluruhan, hukum hakam bagi keseluruhan yang kita praktikkan tentang bahagian-bahagian kehidupan kita, bahagian-bahagian aspek kehidupan kita, bahagian makanan, bahagian khususnya nasi makanan je kan, bahagian makanan, bahagian kita apa-apalah berkomunikasi, kita bercakap cara macam mana, kan. Jadi qawaid itu merangkumi semuanya, permasalahan-permasalahan juz'i ataupun permasalahan-permasalahan pada bahagian-bahagian kehidupan kita. Kita pergi kepada slide keempat iaitu fiqhiyah. Ini perkataan kedua dalam qawaid fiqhiyah itu. Fiqhiyah itu dari segi bahasa kalimat fiqh bermaksud memahami. Manakala menurut istilah fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah, iaitu praktis yang diambilkan dari dalil-dalil yang tafsili iaitu terperinci. Okey, kita tengok fiqh ni adalah ilmu macam saya cakap tadi tentang hukum-hukum syarak yang Allah telah tentukan. Okey, orang Islam boleh buat ni, tak boleh buat ni, perlu buat ni, tak perlu buat ni, kalau buat ni dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa contohnya. Semua adalah terkandung dalam fiqh yang bersifat amaliyah. Dia mesti bersifat kita melakukan. Kan kalau kita bercakap tentang fiqh ni, kita bercakap tentang solat, ibadat, benda kita melakukan secara praktis. Dan perkara-perkara ini diambil daripada dalil-dalil. Dalil-dalil ni tentu daripada Al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis yang diambil secara terperinci. Kan, maknanya fiqh ni adalah berkaitan dengan hukum hakam dalam hidup kita yang kita lakukan tapi bersandarkan kepada dalil-dalil yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan juga sunnah. Okey, pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. Okey, apabila kita bercakap tentang fiqh ni adalah pemahaman agama.
Namun kemudiannya dikhususkan ulama kepada memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum akam amali sahaja, iaitu percakapan, perbuatan dan hal ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal akidah dan juga akhlak. Pada asalnya kita bercakap dia tentang agama keseluruhannya. Apabila kita cakap tentang fiqh, kita cakap tentang seluruh agama, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam agama. Tapi apabila dah semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya ilmu, dia terbatas kepada fiqh ini apabila kita bercakap tentang fiqh, dia hanya membataskan kepada perbincangan mengenai hukum hakam kepada kita punya perbuatan, hukum hakam berkaitan ibadat kita, luaran manusia. Dia tidak menyentuh tauhid ataupun kepercayaan kita kepada Allah, dan juga dia tidak menyentuh secara langsung kepada akhlak. Jadi fiqh ini dibataskan kepada perlakuan ataupun amali kita. Okey, jelas ya? Kita pergi ke slide ke-5. Okey, qawaid fiqhiyah ni kita tengok daripada sudut istilah lah. Apabila qawaid fiqhiyah ini digabungkan, tadi kita dah belajar tentang perkataan qawaid itu membawa maksud apa, fiqhiyah itu maksud apa. Tapi apabila kita gabungkan kepada qawaid fiqhiyah ini, apa maksudnya? Jadi pengertian qawaid fiqhiyah dari sudut istilah, ia bererti prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. Apabila kita cakap tentang qawaid fiqhiyah ni, dia adalah prinsip-prinsip. Dalam fiqh ini kita ada prinsip, kita ada satu asas kepada satu-satu hukum. Contohnya, dia dalam bentuk nas pendek. Dia pendek je. Qawaid tu macam kaedah tu satu perkataan, tapi dia menghuraikan banyak perkara dan dia sesuai dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan nas tersebut. Nas tu tahu tak apa, dia macam satu kalimah pendek ataupun frasa pendek tentang satu perkara. Okey, jadi qawaid fiqhiyah ini diperkenalkan demi memastikan kemudahan kepada ulama dan masyarakat awam untuk membuat rujukan dan memahami nas-nas. Okey. Apabila qawaid fiqhiyah ni, dia adalah berlaku apabila berkembangnya ilmu-ilmu Islam. Kan orang dah semakin memahami Islam, jadi orang nak dekat dengan Islam. Jadi ada orang terbatas ilmunya, tidak boleh memahami nas-nas agama tu secara terus. Jadi dia memerlukan kepada prinsip-prinsip asas supaya dia mengenali Islam itu berdasarkan qawaid fiqhiyah yang dia tahu. Maksudnya dekat dalam Islam kan, apabila kita tengok satu-satu perkara tu, kita tahu dah benda ni sesuai atau tidak, benda ini boleh atau tidak, benda ni haram atau tidak. Jadi dia ada prinsip-prinsip tertentu. Itulah yang kita panggil dia sebagai qawaid fiqhiyah. Nanti saya akan huraikan lebih lanjut sebab mungkin orang masih tak jelas lagi. Kita kan dah ada hukum halal haram dalam Islam, tapi kenapa kita perlukan qawaid fiqhiyah lagi? Jadi kita akan belajar secara terus dan akan ni pada slide-slide yang akan datang ni. Nanti kita akan nampaklah apa tu qawaid fiqhiyah ni. Penting tajuk ni. Nanti kalau dalam periksa nanti kalau tak faham masalah. Kita pergi kepada slide ke-6. Ia bukanlah dihasilkan supaya masyarakat mengenepikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama, tetapi sebenarnya qawaid fiqhiyah adalah kesimpulan yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas. Kan macam saya cakap tadi, kita dah ada Quran, kita dah ada Sunnah, kita dah ada hukum halal haram semua, tapi kita ada prinsip pula qawaid fiqhiyah. Tapi dia sebenarnya bukan ketepikan Al-Quran, tapi dia adalah ekstrak daripada Al-Quran yang menghasilkan prinsip-prinsip tertentu. Jadi dia mestilah bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi asas kepada qawaid fiqhiyah ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak mengenepikan, tapi dia membentuk dan dia mengekstrak satu ilmu baru yang kita panggil sebagai qawaid fiqhiyah yang berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, jadi para ulama telah berusaha memahami nas-nas dan kemudiannya dijadikan kaedah umum yang boleh dirujuk apabila sesuatu masalah berlaku. Nampak tak? Ini adalah qawaid fiqhiyah ini berlaku apabila para ulama mengambil berat tentang sesuatu perkara dalam Islam. Contohnya tentang halal haram sesuatu perkara kan. Jadi ulama ni dia mengambil hukum-hukum ini dan dia membina satu asas. Dia membina satu kaedah umum yang mudah difahami oleh orang. Yang mudah difahami oleh orang awam, orang Muslim awam. Bukan orang-orang yang boleh membaca dalil-dalil Al-Quran. Sebab kalau kita orang awam
kita tak boleh nak, contoh kita tak boleh nak baca kitab kan, kita tak boleh nak buka Al-Quran tu terus faham apa benda yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi kita sebagai orang awam, apabila ulama dah siapkan kaedah-kaedah asas ni, kita bergantung kepada kaedah-kaedah asas ni. Jadi dia bukan satu perkara baru dan dia bukan bercakap tentang selain Al-Quran, tapi sebenarnya dia adalah kaedah-kaedah yang diasaskan berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apabila masalah baru berlaku mempunyai illah. Illah ini adalah illah ini kalau kita cakap dia satu perkara, kalau bahasanya adalah perkara yang cacat, maksudnya perkara yang sakit. Kan, nanti kita akan cakap lah tentang illah ni. Apabila masalah baru yang berlaku mempunyai illah yang sama dengan masalah-masalah furu', kan, itu cabang-cabang lah yang telah digabung di bawah kaedah umum berkenaan, maka ia akan memudahkan ulama untuk mengetahui hukum, kerana persamaan illah akan membawa kepada persamaan hukum. Okey, kini kita bercakap tentang hukum. Contohnya hukum kepada apabila ulama nak mengeluarkan fatwa tentang sesuatu perkara, dia akan melihat kepada illah. Contoh yang paling jelas, yang paling famous, yang kita selalu bincangkan adalah illah ini. Contohnya dalam Al-Quran telah menyebutkan tentang pengharaman arak. Arak itu haram kenapa? Sebab dia memabukkan. Jadi illah itu adalah mabuk. Illah itu mabuk. Jadi apa sahaja yang perkara yang diambil dan juga membawa kepada mabuk, itu kita samakan hukumnya haram disebabkan arak itu haram. Okey, jelas Jadi ini kita panggil kias Illah dia sama, mabuk. Kan, jadi ulama buat perkara-perkara ni, ulama dah tahu dah benda-benda ni. Jadi bagi untuk kita menampakkan dengan jelas supaya tidak terpisah-pisah hukum-hukum dalam Islam ini, ulama buat pula satu prinsip secara keseluruhan, ataupun prinsip yang kita cakap tadi kulli, secara keseluruhan, kaedah-kaedah yang menjadi prinsip asas, menjadi teras kepada agama kita. Jadi inilah terjadinya qawaid fiqhiyah. Okay, jelas tentang qawaid fiqhiyah ini adalah kaedah-kaedah asas untuk kita mudah faham kepada hukum-hukum halal haramnya tentang satu perkara dalam Islam, dan satu-satu hukum dalam Islam lah kita nak mudah faham. Jadi ulama membuatkan kaedah ataupun qawaid fiqhiyah ni dekat dalam agama kita. Jadi dia adalah usaha daripada para ulama itu sendiri untuk memudahkan agama Islam ini difahami oleh penganut-penganutnya. Okey, nanti kita akan teruskan kepada qawaid fiqhiyah dalam komunikasi. Kenapa kita nak belajar lah tentang qawaid fiqhiyah ni, kaedah-kaedah asas ataupun prinsip-prinsip yang menjadi dasar kepada agama kita ni. Kenapa kita nak belajar dekat dalam komunikasi ni? Nanti kita akan teruskan kepada slide seterusnya. Okey, mungkin ada yang dah pening-pening dah pasal apalah qawaid fiqhiyah ni, apalah prinsip-prinsip asas yang Ustazah cakap ni tadi. Jadi untuk nampakkan lebih jelas, kita nak cakap tentang qawaid fiqhiyah dalam komunikasi lah. Kita dah belajar dah tentang komunikasi Islam, dakwah lah, peranan lah, apa semua. Jadi kita nak belajar tentang prinsip-prinsip asas dalam komunikasi. Okey, terdapat beberapa qawaid fiqhiyah yang ditetapkan oleh ahli-ahli fiqh. Ahli fiqh yang menetapkan qawaid fiqhiyah ni, ulama-ulama yang membaca, menghadam, memahami tentang permasalahan masyarakat dan juga memahami dengan jelas tentang hukum hakam ni, kita panggil dia ahli-ahli fiqh ni. Dia membina prinsip asas tu yang dia panggil sebagai qawaid fiqhiyah. Yang pertama, kita ada prinsip al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha ni kita panggil setiap satu perkara tu berlaku dengan niatnya ataupun isi kandungannya ataupun asas. Maqasid itu adalah perkara asas di sebaliknya. Kalau kita cakap tentang maksudnya, niatnya ataupun matlamatnya. Setiap satu perkara dekat dalam Islam itu dia dikira berdasarkan kepada niat asalnya. Dia berdasarkan kepada matlamat asalnya. Okey, yang kedua pula al-yaqin la yuzalu bisyak. Maksud dia keyakinan tidak akan terhapus dengan semata-mata syak.
Syak ni apa? Keraguan. Maksudnya apabila adanya keyakinan kan, lepas tu kadang-kadang ada rasa was-was tu kan, yakin ini dia tidak dihapuskan oleh syak. Maksudnya rasa syak kita kepada sesuatu, rasa ragu-ragu kita ke sesuatu, ada rasa ragu-ragu dan ada rasa yakin. Yakin itu akan menguasai rasa ragu-ragu itu. Jadi sesuatu perkara yang yakin dia tidak akan dihapuskan ataupun dia akan dihilangkan semata-mata kerana syak. Okey, jelas ya? Okey, yang ketiga kita ada al-masyaqqah tajlib at-taisir. Al-masyaqqah tajlib taisir ni lebih kepada apabila berlakunya sesuatu permasalahan ataupun kesusahan. Contohnya kalau kita nak solat kan, tapi kita bermusafir jauh, susah. Jadi Allah itu membagi rukhsah kepada kita untuk jamak contohnya. Jadi apabila sesuatu perkara yang susah, Allah dah bagi dia kemudahan. Nampak tak? Jadi Allah memudahkan. Jadi itu prinsip agama kita. Agama kita nak menunjukkan bahawa agama kita ini adalah agama yang memudahkan. Setiap satu perkara yang susah berlaku dalam kehidupan manusia ini, Allah akan memudahkan dia. Contoh, apabila kita cakap al-masyaqqah tajlib at-taisir ni, kalau berkaitan dengan hukum hakam kan, contohnya orang tu dia sihat, dia boleh solat berdiri, dia boleh beribadah seperti biasa kan, tapi dia accident dan dia tidak boleh lagi berjalan dan dia tidak boleh lagi berdiri contohnya, dan itu kita panggil al-masyaqqah. Masyaqqah itu menghalang dia daripada berdiri, maksudnya dia tidak boleh berdiri. Apabila dia tidak boleh berdiri, Islam itu datang dengan tak perlulah berdiri, solatlah dengan duduk. Nampak tak? Itu adalah dalam konsep al-masyaqqah tajlib at-taisir. Ustazah bagi satu contoh sahaja tu. Nanti kita akan tengok dengan contoh-contoh yang lebih lah. Okey, dan dalam Islam juga ada prinsip ataupun ada qawaid la darar wa la dirar. La darar wa la dirar ni tidak ada perkara yang memudaratkan dan dimudaratkan. Maksudnya kita nak Islam ini menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita mengamalkan hukum-hukum dekat dalam Islam ni, dia tidak memudaratkan kita dan kita juga tidak memudaratkan orang apabila melakukan perkara tu. Okey, faham ya? Dan yang terakhir prinsip yang kita akan belajar, qawaid fiqhiyah yang kita akan belajar pada minggu ni adalah al-adat al-adat muhakkamah. Maksudnya adat sesuatu tempat ataupun ataupun kebiasaan bagi sesuatu kaum itu ada kalanya menjadi penentu kepada hukum-hukum tertentu. Macam contohnya kalau orang Melayu, saya bagi contoh yang simple lah, al-adat muhakkamah ni, contohnya orang Melayu ni dia makan duduk, kan, ada satu bangsa pula dia makan berdiri. Jadi kalau orang Melayu ni makan duduk ni tak sopan, malu, macam tu. Tapi kalau kat bangsa lain tu makan berdiri tu sopan. Jadi ini kita cakap tentang adat sesuatu kaum ataupun kebiasaan sesuatu kaum itu ada kalanya menjadi penentu kepada hukum-hukum dalam Islam. Okey, jelas ya? Saya bagi tahu secara umum lah tentang qawaid fiqhiyah ni. Okey, jelas. Nanti kita akan pergi kepada slide ke-8 iaitu al-umuru bimaqasidiha. Kita terus cakap tentang kaedah pertama. Macam saya cakap tadi, al-umuru bimaqasidiha ni setiap satu itu berdasarkan matlamat. Okey, artinya dalam bahasa Melayu setiap perkara dinilai berdasarkan niat dan matlamat. Maksudnya apa saja perlakuan kita, apa saja yang kita buat, semuanya akan back to our goal, our aim. Kan, kita punya niat, kita punya matlamat kepada perlakuan kita. Dan kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang terpenting dari kaedah fiqh. Maksudnya orang Islam tu apabila dia buat sesuatu, dia kena bergantung pada niat dia. Kalau macam contohnya dia buat perkara yang baik, kita kena tengok kepada niat dia. Penting al-umuru bimaqasidiha ni, supaya apabila kita buat sesuatu kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Contohnya kalau kita terlibat dalam sesuatu perlakuan yang jahat kan, tapi kita tidak berniat, jadi dia bergantung kepada matlamat kita. Okey, dan al-umur itu iaitu lafaz umum yang merangkumi semua tindakan yang keluar dari seorang manusia, sama ada melakukan atau meninggalkan. Ia juga meliputi perbuatan, kata-kata ataupun niat. Maksudnya al-umur
apabila ulama mengatakan al-umur ini dia merangkumi semua perkara. Tak kiralah perlakuan kita, percakapan kita ataupun niat kita, semua sekali tu kita panggil dia sebagai al-umur. Maksudnya dia umum. Nampak tak? Apabila kita cakap tentang qawaid fiqhiyah, dia bersifat umum. Apa sahaja. Macam contohnya kalau kita cakap meninggalkan solat itu dosa, kan? Itu hukum. Tapi bila kita cakap tentang al-umur, dia prinsip yang besar, lebih daripada solat, lebih daripada meninggalkan solat, lebih daripada puasa yang yuk. Contohnya kalau kita cakap tentang puasa, meninggalkan puasa itu hukum, tidak boleh meninggalkan puasa, haram. Tapi bila kita cakap tentang al-umur ni adalah prinsip besar. Dia merangkumi semua ibadat kita, perlakuan kita, percakapan kita, kan? Macam kalau mencaci maki apa semua tu, niat macam mana? Niat orang tu dia mencaci orang ni kenapa? Macam tu kan. Jadi semua dia meliputi semua perkara. Dan oleh itu setiap tindakan atau sesuatu yang keluar dari seorang manusia adalah terikat dengan apa yang diniatkan untuk diberi ganjaran atau pembalasan. Ini kita nak back to tanggungjawab kita. Apabila kita buat sesuatu kan, Allah itu dia bergantung kepada niat kita. Kan, Allah nak bagi ganjaran ke, Allah nak bagi pembalasan ke, bergantung kepada niat kita. Kita boleh saja, macam kita cakap pada minggu-minggu lepas, kita boleh sahaja berdakwah contohnya di media-media sosial, letakkan status yang baik-baik, share tentang perkara yang baik-baik, orang pun viral kan, mudah. Tapi apabila bila kita pergi kepada konsep ni, kita tahu yang semua tu dia back to kita punya niat. Kita buat tu kenapa? Untuk riak ke? Untuk betul mengajak orang kepada kebaikan ke? Jadi di bawah prinsip ni, dia akan melahirkan rasa tanggungjawab dalam hati kita. Okey, kita terus kepada slide ke-9. Sandaran kaedah ini adalah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ini Rasulullah cakap dengan jelas bahawa setiap orang itu dia bergantung kepada niat dia. Perlakuan dia tu adalah perkara yang dizahirkan, tapi yang paling penting adalah niat di hati yang menggerakkan perlakuan tersebut. Okey, Ustazah cerita di sebalik hadis ini ada sebab kenapa Rasulullah bercakap tentang niat ni. Disebabkan pada waktu itu Rasulullah mengajak semua orang untuk berhijrah, keluar berhijrah, tapi ada sesetengah orang yang berhijrah tu demi untuk mengahwini seseorang wanita yang dicintainya. Jadi Rasulullah bagi tahu, kalau orang tu berhijrah kerana Allah, maka dia akan dapat pahala kerana Allah. Tapi apabila orang tu berhijrah mengikut Rasulullah, mengikut arahan Allah untuk berhijrah, tapi demi wanita yang dikahwininya, dia akan dapat kahwin dengan wanita tu sahaja. Tapi ganjaran daripada Allah itu masih tidak boleh dikira, sebab dia hanya berhijrah demi wanita yang dinikahi. Nampak tak? Jadi setiap satu perbuatan kita mesti bersandar kepada hati kita, niat kita, matlamat kita untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi melalui hadis ini, niat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Apabila kita nak buat sesuatu, apabila kita nak cakap sesuatu, apabila kita nak diam pun, kita mesti kena ada niat. Diam pun kena ada niat. Kan, apabila orang tengah bersembang-sembang, tiba-tiba kita nak diam. Diam bukan kita kena ada niat juga. Diam bukan nak menunjukkan kesombongan contohnya. Diam tu sebab tak ada apa nak cakap, boleh kan, maksudnya aku ni nak jaga mulut aku, kalau aku cakap lagi mencarut, macam contohnya macam tu kan. Jadi Allah pun dapat bagi pahala kita berdasarkan benda tu. Kalau diam tu semata-mata sebab nak sombongan dia, biar dia rasa macam tu, itu masalah. Allah akan bagi juga pembalasan kepada apa yang kita niatkan. Okey, niat menjadi asas utama penerimaan sesuatu amalan, itu sama ada diterima atau ditolak oleh Allah. Sama yang macam Ustaz cakap tadilah. Jadi Allah nak terima ke, Allah nak tolak ke, itu bergantung kepada niat kita. Okey, sekiranya sesuatu amalan itu, pergi kepada slide ke-10. Sekiranya sesuatu amalan itu dilakukan secara betul dari segi kaifiat, namun salah dari segi niatnya, maka ia tidak diterima oleh Allah. Sebagai contoh, seseorang menyampaikan dakwah di laman sosial bukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya mengharapkan like dari orang ramai. Ini saya cakap dah tadi kan. Jadi dia sebenarnya kena tengok kepada niat kita. Kita nak viral, kita nak like daripada orang ke, kita nak orang jadi suka dengan kita ke, ataupun memang kita nak berdakwah demi Allah.
Kan, kalau kita berdakwah demi Allah, Allah dah bagi ganjaran kepada kita, orang nak suka kita tak apalah, sukalah benda tu, yang datang selepasnya. Orang nak like kita, alhamdulillah, macam tu. Tapi niat kita berdakwah kerana Allah itu telah jelas dan mendapat ganjaran. Okey, sekiranya sesuatu amalan itu betul dari segi niatnya tetapi salah dari segi kaifiatnya, ia juga menjadi sia-sia di sisi Allah. Sebagai contoh, melakonkan watak dalam keadaan tidak menutup aurat dan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dengan niat untuk memberi pengajaran kepada penonton bahayanya gejala sosial. Nampak tak? Tadi kita cakap tentang kaifiat tu, dia berlaku kaifiat dah betul tapi niat salah. Itu Allah tak kira juga. Sekarang ni kaifiat itu salah tapi niat betul. Aku ni nak berlakon, nak bawa image orang yang terlibat dalam gejala sosial. Jadi dia pun tunjuklah buatlah perkara-perkara haram, minum arak contohnya, lepas tu bersentuhan lelaki dan perempuan. Niat ni nak tunjuk bahawa bahayanya gejala sosial, bahayanya apabila kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram contohnya kan. Jadi tidak menutup aurat dan sebagainya kan. Daripada segi kaifiat, daripada segi perlakuan itu salah. Tapi daripada segi niat dia betul. Kan? Jadi dia menjadi sia-sia di sisi Allah. Maksudnya tidak juga diterima oleh Allah. Jadi kita tengok di bawah qawaid al-umur bimaqasidiha ni, kita nak faham bahawa niat dan perlakuan mesti seiring. Mesti dia seiring sejalan. Maksudnya apabila kita niat yang baik dan kita mesti melakukan dengan baik juga, barulah dikira amalan tersebut di sisi Allah. Apabila kita buat niat betul tapi perlakuan salah, itu masalah juga, tak boleh, dia termasuk dekat dalam perkara haram juga. Kalau kita niat tidak baik tapi kita buat perkara baik, itu pun tidak dikira juga di sisi Allah. Jadi sepanjang kita berkomunikasi, sepanjang kita menyampaikan kebaikan, kita kena sangat peka kepada prinsip al-umuru bimaqasidiha ataupun qawaid, setiap sesuatu dikira daripada niat kita. Okey, jelas ya? Nanti kita akan pergi kepada kaedah yang seterusnya. Kita terus kepada kaedah yang seterusnya, iaitu al-yaqin la yuzalu bisyak. Apa dia al-yakin la yuzalu bisyak ni? Artinya dalam bahasa Melayu ialah keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan syak. Maksudnya apabila yakin, datangnya syak itu tidak boleh menafikan keyakinan tu. Jadi maksudnya nak kata keyakinan itu lebih dominan daripada syak. Syak ni adalah syak wasangka, perasaan ragu-ragu, was-was. Itu kita panggil sebagai syak. Okey, maksud kaedah ini ialah apabila seorang telah meyakini terhadap satu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan ataupun hal-hal yang masih ragu-ragu. Macam contohnya, kita dah ambil wuduk, lepas tu kita pun rasa yakin, dah yakin dah ni, dah sah dah wuduk ni. Lepas tu datang pula ragu-ragu lepas pada tu, betul ke aku dah ambil wuduk? Betul. Tapi maksudnya nak kata al-yaqin itu, keyakinan itu lebih dominan lagi berbanding dengan rasa ragu-ragu itu. Okey. Dan keyakinan ialah sesuatu perasaan di dalam hati seseorang apabila dia memperolehi kepercayaan terhadap sesuatu perkara disebabkan bukti-bukti yang kukuh. Kalau kita nak cakap pasal keyakinan kan, dia mesti ada bukti-bukti yang kukuh. Macam contohnya, aku ni dah ambil wuduk ni aku ni dah basuh tangan ke siku ke belum? Jadi bukti dia kita tengok basah ke tak tangan tu ke siku. Kan, itu adalah bukti-bukti yang kukuh. Maksudnya kita ada nampak benda-benda yang membolehkan kita kata kita yakin dengan kita dah buat perkara tu. Jadi keyakinan tu mesti sesuatu keyakinan yang pasti, bukan keyakinan yang macam yakin-yakin je lah, kan. Itu masih ragu-ragu lagi. Dia mesti ada bukti-bukti yang kukuh. Syak pula sesuatu keraguan dalam hati seseorang apabila ketiadaan bukti kukuh atau mempunyai bukti yang tidak meyakinkan. Justru apabila berlaku di antara yakin atau syak, maka keyakinan tersebut akan diambil kira. Okey. Ragu di sini kita panggil sebagai semata-mata kebimbangan je lah. Betul ke tidak ke, maksudnya. Tapi ragu-ragu tu sendiri tidak ada bukti. Kan, kalau kita nak syak pun kita kena ada bukti dia, betul ke benda ni, maksudnya syak tu mesti didatangkan dengan perkara yang
ada bukti yang mengatakan kita memang layak untuk syak lah. Tapi apabila benda tu, syak tu, dia tak ada rasa ragu-ragu tu, dia tak ada bukti untuk kita rasa ragu-ragu, jadi yakin itu lebih dominan. Kita perlu mengambil yang yakin tu, kita perlu berpegang kepada keyakinan tu, bukan kepada ragu-ragu tu. Okey, jelas kan? Nanti kita mungkin boleh tengok contoh lagi lah yang berkaitan dengan al-yaqin la yuzalu bisyak ni dalam komunikasi. Okey, kita terus kepada slide ke-12. Okey, sandaran kaedah dia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan saja, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Okey, maksud daripada firman Allah ini, ramai manusia dia mengikut kepada syak, sangka-sangka. Maksudnya kalau macam kita terima, betul lah tu kot. Kita terima satu berita tu, betul kot kan. Kita pun share contohnya kan. Padahal sesuatu perkara tu apabila tidak dibuktikan, dia masih lagi syak, dia masih lagi bersangka-sangka, perasaan kita sahaja, bukan sesuatu benda yang melibatkan kebenaran ataupun iktikad, kita punya keyakinan kita kepada sesuatu. Nampak tak? Dia dah makin jelaskan dia punya kaitan dengan komunikasi lah apabila kita tengok firman Allah ini. Okey, dan ada juga sabda Rasulullah yang menekankan tentang kaedah ini, iaitu sabda Rasulullah, jika seseorang di antara kalian merasakan ada sesuatu di perutnya yang membuatnya bimbang, apakah ada sesuatu yang keluar darinya ataupun tidak, maka dia jangan keluar dari masjid, iaitu membatalkan solat sebelum mendengar suara atau mencium bau ataupun angin. Nampak tak? Kita kan apabila kita solat, lepas tu kita tak pasti kita kentut ke tak ke, kan, yang angin kan, Nabi ni cakap dia lembut sikit, tapi kalau saya cakap bahasa-bahasa sopan ni, jadi korang tak faham, kan. Jadi kes dia kat sini adalah Nabi nak bagi tahu, kalau macam korang ragu-ragu, kentut ke tak kentut ke kan, Nabi kata kena pastikan sama ada dengar suara ataupun cium bau. Maksudnya kalau tak ada salah satu ni bukti yang mengatakan kentut ke tak ke, maksudnya dia masih lagi yakin, dia masih lagi dalam keadaan berwuduk dan boleh meneruskan solat. Jadi nampak tak, Rasulullah sendiri dia mendatangkan bukti, dia bagi tahu pentingnya bukti untuk kita mengatakan sesuatu syak tu, bersangka-sangka kentut ke tidak ke. Jadi dengar, ada dengar ke tak? Okey, tak ada dengar. Ada bau ke tak? Tak ada bau. Jadi kita boleh mengatakan yang sebenarnya tak kentut. Okey, kita pergi ke slide ke-13. Kaedah ini merangkumi hampir semua permasalahan syar'i. Sebagai contoh, apabila ada seorang yang yakin bahawa dia telah berwuduk lalu ragu apakah dia sudah batal atau belum, maka dia tidak wajib berwuduk lagi, kerana yang yakin adalah sudah berwuduk sedangkan batalnya masih diragukan. Okey, maksudnya kita pegang kepada perkara yang kita yakin. Macam saya cakap pasal wuduk tadilah. Apabila kita dah ragu, tapi aku yakin aku dah ambil wuduk dah tadi, so pegang kepada yang yakin. Okey, jika dikaitkan kaedah ini dengan komunikasi, sebagai contoh apabila seseorang percaya dengan fatwa Imam Syafi'i, kemudian datang seseorang yang cuba memutabalik fatwa tersebut sehingga menyebabkan dia berasa ragu kerana kebimbangan, maka dalam hal ini dia perlu terus percaya kepada fatwa Imam Syafi'i. Ini kita tengok dengan jelaslah dalam komunikasi. Contohnya apabila datangnya sesuatu fatwa daripada seseorang yang kita yakini tentang ketokohan dia. Contoh yang dia datangkan adalah Imam Syafi'i. Lepas tu ada orang cuba bagi tahu bukan macam ni, bukan macam tu, bukan macam ni. Jadi kita pun rasa ragu, rasa bimbang. Tapi ragu itu dia hanyalah sangka-sangka, dia hanyalah sesuatu yang tidak ada bukti nyata untuk menafikan. Jadi kita terus percaya kepada fatwa Imam Syafi'i. Macam inilah kita punya, maksudnya kalau kita terima berita sekarang kan, kalau kita tak tengok mufti kita sekarang ke, kalau dia keluarkan sesuatu contohnya tentang vaksin ke kan, dan mufti kita bagi tahu okey, vaksin itu harus demi menjaga kemaslahatan umat supaya penyakit berjangkit ini tidak menyebar, tidak tersebar contohnya. Tapi datang pula selepas pada tu perkara-perkara yang meragukan tentang vaksin. Datang orang-orang yang selepas pada tu, mana boleh percaya tentang vaksin ni, zaman Rasulullah tak ada pun vaksin ni, macam mana mufti boleh keluarkan fatwa yang vaksin ini adalah harus, contoh macam tu. Tapi kita berpegang kepada kita berpegang kepada fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti kita bahawa vaksin itu harus demi menjaga kemaslahatan umat yang berada pada hari ini. Kan kita kan banyak penyakit
berjangkit, macam kita tengok COVID-19 kan, kita pegang kepada fatwa yang telah diberikan oleh mufti kita. Okey, jelas kaedah ni? Itu dalam komunikasi lah. Kaedah apabila kita aplikasikan dalam komunikasi kita. Kita terus kepada kaedah yang seterusnya, iaitu al-masyaqqah tajlib at-taisir. Okey, makna kaedah tersebut adalah kesulitan yang menyebab adanya kemudahan atau keringanan. Kan? Al-masyaqqah tu maksud dia kita punya kesulitan, perkara yang menyebabkan kita rasa susah untuk buat sesuatu, tapi ada sesuatu yang mudah yang didatangkan daripada Islam untuk memudahkan perkara yang sulit itu. Kan? Pening kan? Nanti kita tengoklah macam mana kaedah al-masyaqqah tajlib at-taisir ni. Okey, maksudnya adalah hukum-hukum yang sekiranya aplikasinya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Kita kenal kan, agama kita ni adalah agama yang mudah. Kan? Apabila Allah meletakkan sesuatu hukum syariah, kan, dia adalah terpakai untuk semua orang kecuali orang-orang yang susah, orang-orang yang ada kesulitan untuk membuat satu perkara. Macam solat contohnya kan. Solat ni ada orang yang tidak boleh berdiri. Jadi Islam memudahkan dia dengan boleh katakan dia duduk. Kan, contohnya orang patah kaki. Kan, tak adalah pula Allah kata kita tak boleh solat teruslah sebab dia tak boleh berdiri. Contohnya kan, sebab semua orang kalau nak solat kena berdiri. Tapi apabila dia tidak boleh berdiri, Islam meringankan dengan dia boleh duduk. Kalau dia tak dapat duduk, dia boleh berbaring. Hatta kalau solat tu boleh menggunakan gerak mata sahaja, dengan hati sahaja. Nampak tak? Islam itu adalah agama yang sangat mudah. Dia memberi keringanan kita pada setiap kesulitan yang kita hadapi. Okey, ini menunjukkan bahawa sebarang perkara yang memberat-beratkan seorang Muslim sehingga memudaratkan dirinya boleh diringankan oleh syariat mengikut keadaan, situasi dan syarat tertentu. Okey, dia mestilah berpegang kepada keadaan-keadaan, situasi-situasi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam. Okey, kita tengok macam mana kaedah ini kita gunakan dekat dalam komunikasi, dekat dalam slide ke-15. Okey, ini adalah sandaran kaedah dia berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah. Maksudnya, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Betapa rahimnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah. Dia memberikan kemudahan kepada setiap inci kehidupan kita sebagai hamba-Nya. Okey, dan ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud agama itu memudahkan. Agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah. Okey, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih lah. Okey, hadis ni menunjukkan kita bahawa agama Islam ini adalah agama yang mudah dan dekat di hati kita. Dia adalah agama yang benar dan juga mudah. Okey, macam contohnya dalam komunikasi kita tengok apa sahaja perkara yang sulit, apa sahaja perkara yang susah lah, yang susah, kita akan syariah itu akan datangkan untuk memudahkan. Macam contoh, kalau ibu ayah, kalau macam contohnya kan, kita bercakap dengan ibu ayah kan, kita cakap dengan ibu ayah, kita kena cakap dengan sopan santun, jangan sampai kita tinggi suara contohnya kan, jangan sampai kita melukakan hati ibu dan ayah kan. Tapi contoh Ustaz bagi ibu ayah tu dia dah terlalu tua sampai pendengaran dia dah tak berfungsi lagi. Jadi kita ni nak bercakap dengan dia, kalau bercakap lemah lembut dah tak boleh. Jadi Islam tu memudahkan. Kita boleh nak tinggi suara, ayah, ibu, boleh macam tu. Jadi supaya dia dengar, kan. Bukan maksudnya Islam tu dia tidaklah satu agama yang rigid. Tak boleh dengan ibu bapa, tak boleh. Kena cakap lemah lembut juga walaupun ibu ayah tu ada masalah pendengaran contohnya. Kan, masalah pendengaran adalah kesulitan yang dihadapi. Jadi Islam itu dia mudah. Jadi syariah untuk kita bercakap lembut dengan ibu ayah supaya tidak melukakan hati tu, kita boleh mengambil ringan. Maksudnya kita boleh Islam telah meringankan untuk kita panggil ibu ayah sampailah dia dengar. Kan, kita panggil kuat-kuat, dia dengar. Okey, jelas kan? Itu macam contoh lah Ustazah bagi dalam komunikasi. Tapi sebenarnya banyak lagi yang kita boleh pakai lah. Kita boleh pakai dalam komunikasi.
Nanti boleh carilah contoh-contoh dia lagi. Okey, kita pergi kepada kaedah yang seterusnya, la darar wala dirar. Okey, la darar wala dirar ni maksudnya tidak mendatangkan bahaya dan membahayakan. Okey, kita tengok dalam prinsip agama kita, dia tidak bahaya dan juga dia tidak membahayakan orang lain. Okey, kaedah ini menerangkan tentang kewajipan untuk menghilangkan kemudaratan apabila ia berlaku. Segala kemudaratan yang berlaku wajib dihilangkan dan dihapuskan. Maksudnya apa sahaja kemudaratan yang ada dalam hidup kita, kita kena hilangkan dan kita kena hapuskan. Nanti kita tengoklah sandaran kaedah dia dekat dalam slide ke-17, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Maksudnya apa sahaja kemudaratan, kita bersama-sama umat Islam kita kena hapuskan dia. Dan juga sandaran kaedah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. Okey, maksudnya kita sendiri maksudnya kita tidak terbelenggu dalam kemudaratan dan kita juga mesti tidak memudaratkan orang lain. Okey, jelasnya mudarat ni tahu kan, menyusahkan. Kita tidak berada dalam kesusahan dan kita tidak menyusahkan orang lain juga, memberi kemudaratan kepada orang lain juga. Okey, pergi kepada slide ke-18. Kaedah ini menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri atau orang lain. Maksudnya kita tidak boleh memudaratkan orang lain dengan kita punya perkataan, dengan kita punya cara pandang kita yang melukakan hati orang lain, ataupun kita punya cakap-cakap kita yang sampai membuatkan orang menjadi depresi contohnya, kan. Jadi dalam kaedah la darar wala dirar ni dia lebih besar skop dia. Macam contohnya body shaming, nampak tak, dia memudaratkan orang lain, dia membuatkan orang lain tu menjadi tertekan, dia membuatkan kita berada dalam kemudaratan sebab kita menzalimi diri kita sendiri dengan melakukan dosa dan juga dosa dan juga kefasikan lah. Okay, sama ada kemudaratan tersebut berkaitan dengan hak umum. Sebagai contoh, menyebarkan berita di media yang boleh menggugat ketenteraman masyarakat awam. Apabila kita sebarkan sesuatu berita yang boleh merosakkan, membawa bencana kepada masyarakat yang menerima, membawa kerosakan, hiruk pikuk dekat dalam masyarakat kita. Jadi dia menggugat ketenteraman masyarakat awam. Benda tu tak boleh. Kan, kita apabila kita nak berkongsi cerita, mestilah perkara yang elok-elok, yang tidak memudaratkan orang lain. Dan juga berkaitan dengan hak khusus. Ada juga hak khusus. Sebagai contoh, seseorang yang menyebarkan atau membuka aib seseorang sehingga mendatangkan pergaduhan, kan, fitnah ataupun menjadi talam dua muka, ataupun talam dua muka tahu kan, pergi kat orang ni sosial-sosial cerita benda lain, lepas tu datang kat kumpulan lain pula dia pun sosial-sosial cerita benda lain, sampailah menjadi fitnah dan menjadi pergaduhan antara kelompok masyarakat. Okey, jelas. Kita pergi kepada kaedah yang seterusnya dalam slide ke-19, iaitu al-adat muhakkamah. Artinya dalam bahasa Melayu, uruf sebagai penentu hukum. Uruf ni apa? Uruf ni adalah kebiasaan sesuatu masyarakat. Jadi kebiasaan sesuatu masyarakat itu boleh menjadi satu penentu hukum. Menjadi sesuatu perkara itu tidak salah, dan juga menjadikan sesuatu perkara itu salah. Okay. Jadi kita tengok cantik sangat prinsip Islam ini. Kita tengok kedudukan sesuatu hukum itu tidak tertakluk mutlak kepada gambaran situasi semasa. Ia tetap didasari dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, walaupun kita tengok apabila kebiasaan suatu masyarakat boleh menjadikan hukum kepada sesuatu perkara, tapi dia tetap juga mesti selari dengan wahyu Allah. Dia mesti selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Macam contohnya perkara yang dah menjadi kebiasaan masyarakat sekarang, contohnya mendedahkan aurat. Contohnya dah biasa benda macam tu, tapi dia tidak selari dengan wahyu Allah. Allah meminta kita untuk menjaga aurat. Jadi dia tidak boleh menjadi satu penentu hukum. Penentu hukum ni kita tengoklah nanti contoh-contoh yang datang. Namun adat adalah salah satu faktor yang akan dipertimbangkan oleh para ulama dalam mengeluarkan hukum. Okey, walaupun adat ini dia tidak boleh menukar hukum-hukum secara semula jadi macam tu. Apabila dah semua orang pun tak menutup aurat, jadi semua orang tak kisahlah tak tutup aurat, sebab kan kebiasaan masyarakat itu menjadi hukum, kan. Tapi dia sebenarnya dia adalah salah satu alat, dia adalah salah satu faktor. Apabila ulama-ulama ni nak menentukan satu hukum syariat, dia akan pandang kepada uruf ataupun kebiasaan masyarakat tersebut juga. Okey,
adat yang boleh diambil kira sebagai hukum hendaklah menepati maslahah, iaitu ia membuka ruang kebaikan dan menolak kemudaratan. Ini adalah syarat untuk menjadikan sesuatu adat itu sebagai penentu hukum. Kita pergi kepada slide ke-20, perkara yang paling penting dalam memahami adat serta uruf yang diiktiraf di sisi para ulama adalah ia perlu bertepatan dengan Al-Quran dan Hadis. Jika ia bertentangan dengan kedua-dua sumber utama berkenaan, maka ia tertolak. Okey, samalah macam saya cakap tadilah, apabila dia nak ditentukan sebagai satu perkara yang menentukan hukum, dia mesti selari dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau dia bertentangan, maka ia akan tertolak dengan sendirinya lah. Sebagai contoh, keadaan masyarakat di sebuah tempat yang menerima riba sebagai satu kebiasaan dalam urus niaga, apabila memberikan pinjaman, mereka akan meminta bayaran yang lebih dan ia diterima oleh masyarakat berkenaan. Okey, macam contohnya satu masyarakat tu dah faham dah, apabila dia meminjam, dia akan bayar bunga secara berlebihan. Kan, benda tu kita panggil riba. Kan, riba ni haram dalam Islam. Tapi apabila dah masyarakat tu menerima, benda tu jadi kebiasaan. Tapi dia tetap tidak boleh, sebab riba itu adalah haram di dalam Islam dan tidak selari dengan Al-Quran dan Hadis. Okey, adat ini tidak boleh diterima kerana bertentangan dengan Al-Quran, Hadis dan ijma' ulama. Okey, jelas ya? Kita pergi ke slide ke-21. Okey, sandaran kaedah ini adalah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud apa yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai baik, maka ia adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah. Ini kita nampaklah dengan jelas bahawa apa sahaja yang muslimin itu anggap baik, benda tu sebenarnya baik, kan. Tapi muslimin itu mestilah sebenar-benar muslimin lah, bukan orang-orang kebanyakan yang Islamnya kadang-kadang Islam, kadang-kadang tidak Islam, kan. Muslimin itu maksudnya merujuk kepada para ulama, ahli dekat dalam agama yang memang memahami agama dengan baik. Okey, jika dikaitkan kaedah ini dengan komunikasi, sebagai contoh, setengah tempat huruf mereka biasanya menggunakan gerayan aku apabila berbual dengan ibu bapa, maka ia tidak dianggap biadab atau sopan. Okey, macam contohnya orang Indonesia, dia cakap aku tu bahasa dia sopan. Kalau kita cakap aku je lagi, kau ngajar betul anak ni, kan. Tapi kalau setengah keadaan, ada orang yang memang biasa pakai aku. Setengah tempat, setengah masyarakat, dia memang cakap aku, jadi benda tu dia tidak dianggap biadab lah. Dia masih dianggap sebagai sopan, sebab budaya masyarakat itu menerima perkataan aku, bercakap dengan ibu bapa itu adalah sopan. Sebaliknya, di tempat lain dianggap satu kesalahan dan haram kerana perkataan aku itu agak kasar dan tidak sesuai digunakan apabila berbual dengan ibu bapa. Okey, jelas kan? Ini dekat dalam komunikasi lah. Begitu je kalau kita pakai social media, apa semua perkara yang kita buat itu apabila telah ditentukan oleh masyarakat sebagai okey, sebagai elok, dan dia selari dengan Al-Quran dan Hadis, jadi okey, benda tu adalah okey dalam masyarakat tersebut. Tapi apabila dia membuat satu perkara yang nampak okey pada masyarakat tu, tapi dia tidak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia tetap juga tertolak. Okey, kita pergi kepada kesimpulan. Okey, dah habis dah semua berkaitan dengan kaedah-kaedah yang kita belajar lah dalam komunikasi ni. Pening sikit lah subjek pada minggu ni, dia agak berat sebabnya dia berkaitan dengan syariah, dia berkaitan dengan agama kita yang kita tengok dia secara mendalam lah. Maksudnya kaedah-kaedah yang memang mungkin tak pernah dengar pun sebelum ni, tapi kena belajar pada minggu ni. Jadi boleh tanya Ustazah kalau tak faham, boleh tanya apa-apa sahaja tentang prinsip-prinsip Islam ni. Ustazah dah cuba untuk huraikan dengan yang sebaiknya lah. Maksudnya Ustazah ceritakan dengan jelas dekat dalam slide ni pun Ustazah tulis dengan sangat detail supaya kamu faham betul-betul tentang tajuk ni. Kan, dia tajuk yang penting, tajuk yang dan agak susah untuk difahami oleh orang kebanyakan. Tapi boleh tanya kalau ada yang tak faham. Okey, sebagai kesimpulan, kita tahu bahawa kawaid fiqhiyah ataupun kaedah fiqh secara etimologi adalah dasar atau asas yang bertalian dengan masalah. Ia bersifat menyeluruh yang meliputi bahagian-bahagiannya. Kita tengok daripada sudut kawaid fiqhiyah ni, kita faham dalam Islam ini ada prinsip asas kita panggil. Maksudnya apa sahaja dia akan berbalik kepada prinsip-prinsip ini. Ia diperkenalkan demi memastikan kemudahan kepada ulama dan masyarakat awam untuk membuat rujukan dan memahami nas-nas. Maksudnya dia membuatkan ulama-ulama ni dia ada garis panduan.
Maksudnya apa-apa saja dia akan balik kepada prinsip asas ni. Apa-apa saja dia akan menganggap okey, agama ini mudah, agama ini tidak memudaratkan, agama ini berpandu kepada sesuatu kebiasaan masyarakat dalam menentukan hukum. Kan dia memudahkan, dia memberi satu garis panduan. Ia merangkumi hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah, iaitu praktis seperti ibadah, munakahat, jenayah, muamalat dan termasuk di dalamnya berkaitan isu-isu komunikasi. Okey, kalau komunikasi ni dia berkaitan dengan praktis. Kan kita nak bercakap benda-benda yang praktis lah, bukan benda yang teori kan. Apabila kita komunikasi, kita melakukan melakukan itu termasuk dekat dalam amaliyah ataupun fi'liyah lah. Jadi setiap satu hukum dekat dalam komunikasi ini akan berbalik kepada 5 prinsip asas ni. Okey, nanti boleh tengok balik lah prinsip-prinsip ni ataupun faham. Kalau ada apa-apa boleh tanya dekat Ustazah balik. Ustazah akan jelaskan semula lah kalau ada apa yang tak faham. Okey kelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.